So kita sebelum ni kita ada pakai stream, kita ada include CMath, kita ada include apa lagi? Last week kita ada include C-string. So hari ni ada satu lagi kita belajar preprocessor directive. Apa dia? Include F-stream. Lagi. Dah. Okay. Alright. Dah 5 minit dah. Okay. I hope you get something lah from the video. So let's see our slide today. What we are going to learn today is number 1 is describe the fundamental of input and output file, and then number 2 use data file for input and output purposes. Alright. Okay, slide ni awak boleh tengok later on. So saya pakai saya punya nota ringkas ni. Nampak tak file notepad saya? Nampak tak file notepad saya? Nampak? File notepad. PowerPoint notepad. Tak nampak? Awak nampak slide ni? PowerPoint je. Okay, saya share. Saya ni share content. Okay. So this is the concept of file input. Nampak slide? Slide pula. Saya punya notepad. Okay. Ya, nampak. Okay, this is what we have done before. Kita dah belajar konsep input and output. Okay, already learned the concept of input and output. So in order to do input and output, kita pakai preprocessor directive that we call it as include IO stream. So by have this type of preprocessor directive, so we can do input and we can do output. So usually the input for IO stream is from keyboard. Kan kita buat program semua input kita daripada keyboard, betul? Betul tak kelas? Betul. Kita pakai objek dia, nama dia cin. So cin tu sebenarnya adalah objek, input objek. Pakai cin. Okay, cin tu adalah input objek. Untuk output, biasanya kita punya program, bukan biasanya, memang program kita selama ni output dia akan keluar dekat monitor. Objek yang kita gunakan adalah cout. Yang tu faham setakat ni? Kita belajar konsep output. Oh, satu lagi kalau input simbol dia macam ni? Input simbol dia macam ni kan? Ni input dia, simbol. Simbol dia yang tu kan? Kalau output simbol dia simbol dia macam ni. Faham ni? Ni yang kita dah belajar kan? Alright. So today our topic is on file. So file, bila kita nak pakai file sebagai input dan output. Sekarang kita nak gunakan file sebagai input dan output. Faham ni? Ni, alright. Nak jadikan file sebagai input dan juga output. So kalau nak jadikan file sebagai input dan juga output, so kita kena include preprocessor, nama dia include F-stream. When we have this preprocessor directive, we call it as F-stream. So we can have input daripada file dan output pun kepada file. Input daripada file, output ke dalam file. Understand? So, faham So untuk input pun dia ada
input object. Untuk output pun ada output. Beza dia dengan IO stream, input object untuk IO stream adalah Cin. Input object untuk output adalah Cout. Kalau file input object, kita kena declare. Kita kena declare. Faham ni? Input object dengan output object kita kena declare. Tulis. Tulis kat mana-mana. Bila kita menggunakan file sebagai output, dia input object ataupun output object kena declare. Okay. Dia tak ada standard. Tak ada standard macam Cin, Cout. So kita kena declare. Faham ni? So ni cara declare dia. Kalau untuk objek, cara declare dia adalah if stream, lepas tu nama objek tu. Kalau objek, ni cara dia, kita tulis of stream. Lepas tu nama objek dia. Faham ni? Ni salah ni dekat depan. Tak pula. Simbol dia sama Ni konsep yang paling mudah lah ni. Ajar kat awak ni. This year baru saya ajar macam ni. Sebab kalau nak refer slide memang banyak. Ada 30 slide. Yang ni cuma ada berapa ayat je sikit. Takat ni ada soalan tak? So simbol dia masih sama. Untuk input dia pakai greater than. Untuk output dia pakai less than. Tu nak bezakan antara stream dengan F stream. Any question class? Pause kita ni. Nanti ni ada soalan? Ya Ernie. Ada. Senyum angguk-angguk ada soalan. Norbert ada soalan? Aisyah Sabirin tak ada soalan. Yang lain? Okey. So what should we know today adalah cara nak declare objek. File ni benda ni kita nak tengok macam mana declare objek. And then dah declare macam mana, dah declare objek tu macam mana kita nak open the file. Lepas tu kita akan macam mana nak write into a file. Dan yang keempat read file. Dan yang kelima close file. Open, read, write, read, close. Dan nanti awak cuba cari ni lah. Nak declare. Nanti kita tengok. So setakat ni ada soalan? Tadi daripada video tadi dia tunjukkan tak cara nak declare objek? Ada tak cara dia nak declare objek? Macam tak ada. Okay. Sure tak ada? Cuba awak check balik video tu. Ada output. Saya tanya nak cara nak declare objek. Ada ke tak ada nak declare objek? Ada kan? Kat
Okay. Saya share screen. Saya punya screen ni nampak? Tuan kelas. Duduk boleh. So, dekat line yang kedua ni adalah preprocessor directive. Dia ada include fstream. Okay, sebab kita nak pakai file. Dekat line berapa dia declare object. Line berapa? Ni, line yang ketujuh kan? Ni dia object. Object apa ni? Input object ke output object? Awak salin tak nota saya yang sikit ni? Ini. Output object. Nampak ni? OF stream. Awak kata tak ada. Okay. Lepas tu yang kedua adalah opening file. Tu dia open file. Minit ke berapa? Minit yang ke 3.2 ni. So ni. Okay ni. Line yang ke-8 ni adalah cara nak buka file. Adalah declare output object. Line yang ke-8 adalah open the file. Okay. Dia nak buka file, nama dia tuna. .txt input ataupun output. File tuna.txt ni input ke output? Imran Hafiz kata input, Norbert kata output. Mana satu yang betul? Liu kata output. So mana satu yang betul? Input ke output? Zaim kata output. Okay, Haris kata output. So saya tanya balik siapa nama ni. Semua berjawab output ni. Imran Hafiz, input ke output? Imran Hafiz. Input ke output? Mana Imran Hafiz? Jawab balik. Imran Hafiz masih jawab input. Input ke output? Imran Hafiz. Akmal pun kata input. Aduh mai. Tak fokus dia ni. Afif kata output. So dua orang kata input dua orang kata input. Muhammad Akmal dengan Imran Hafiz. So Akmal, Imran Hafiz. I love tuna tu output. Okay. I dengan O dekat sangat. Input ke output? Typo. Typo code. Mana typo? Oh, I dengan O dekat keyboard. Typo code. Saya tanya balik. Imran Hafiz dengan Muhammad Akmal. Tuna.txt ni input file input ataupun file output? Tengok dia typo ke tak typo. Awak tengok jawapan dia, dia kata yang output adalah I love tuna, dia kata. Ni, Imran Hafiz kata I love tuna tu output. Tuna.txt ni input. Still, maksudnya dia masih anggap ni input. Okay, ini tuna.txt ni adalah file. Tuna.txt ni adalah file.
file yang kita nak open, nak buka. File ni nak buka. So file ni, masuk file kita buka, macam kita buka lah mana-mana file tu, klik ni. So file ni input ke output, tengok ni, objek yang kita declare ni, baki file. Baki file ni apa? Dia pakai apa? OFStream. OFStream. So OFStream input ke output. OFStream input ke output. Output. Saya buat macam ni tapi semua. Ya, abang ada kelas. Boleh tak? Semua jadi sama. Tapi kalau tengok dia sambung, maksud dia ni kita kuat. Kalau tak sambung yang ni, maksudnya tak ada satu situ. Tak ada satu juga dekat kita. Tapi nanti macam jadi romantic person. Romantic person. Pilih. Dah. So, faham So, objek dia adalah baki. Objek output dia adalah baki. So, this object will be used to open the file. Baki dot open and this is the file name. Tuna.txt. So, setakat ni faham So, tuna.txt ni adalah output file. Bukannya input file. Kenapa saya kata output file? Sebab objek yang kita declare ni adalah objek output. Faham So we continue. So file output, when we want to write a program that involve output file. So kalau file output ni tak ada pun tak ada masalah. Dia akan automatically created. Okay. Yang ditunjukkan dekat sini ni. Ni. Sebelum kita run, file tu tak ada. File tuna.txt tu tak ada. Ni main.c++ ni main C++ ni adalah file program kita ni. Ni nama file ni nampak ni main.cpp. So, kita punya file tuna.txt ni akan berada dalam same directory di sini. Dia berada dalam directory yang sama. Faham Okay. Itu yang kedua Yang kedua adalah ni. Opening the file. So, kita declare objek dan open file. Yang ketiga adalah write into a file. Kita nak write maksud dia output Write adalah output. So, kita tengok video tu. Kat mana dia output? Ni. Dia output, dia tak pakai cin. Dia output tak pakai cin. Dia pakai apa? Dia tak pakai cout Output dia tak pakai cout. Dia pakai baki file. Baki file ni apa? Baki file ni adalah output object. Okay. Faham tak ni? Bila nak ni adalah output ni. Dia pakai output object ni, output object yang kita create tadi. Nampak simbol dia? Less than. Output lah. Bila simbol dia less than, dia adalah output. Dia tak pakai output, tak pakai cout. Sebab apa? Kita nak output ke dalam file. Maksud dia, perkataan I love tuna and tuna love me ni, dia bukan dia bukan display dekat monitor. Okay? Kalau cout, dia display kat monitor. Tapi sebab kita pakai objek output ni, so dia akan letak ni dalam file. File apa? Tuna.txt. Faham ni? Very simple, right? Ni saya yang mudah lah. Okay, selepas tu, dah habis tu, selepas kita write, kita buat apa ni? Close file. So, selepas write, kita close. Kita belum sentuh nombor 4 lagi. Read tak ada lagi. Kita hanya buat nombor 1, 2, 3 dan 5. Kita buat contoh satu, one by one. Kita belajar nak write dulu. Macam ni kita nak simpan dalam file. Itu cara dia. That is the
So ada ni apa? Line 7 is declare output object. 8 ni adalah open output file. Number 10, write into file. Line 11, close the file. Faham ni? So kalau kita nak buat file sebagai input, so number 7 ni kita kena declare input object. Line 8 kita akan open file input. Line 10 ni kita akan read from the file. Line 11 kita close file. So kalau nak buka file untuk input pun dia ada step yang sama. Step ada 4 step. 1, 2, 3, 4. Okay. Bila kita nak buat satu output file, kena ada 4 step. Step pertama adalah declare output object. Tulis Tulis, tolong tulis. So bila kita nak buat nak buat output file, so kita first kali step yang pertama adalah yang ni. Line 7 ni. Declare output object. Step yang kedua, open output file. Ni output file Kenapa ni output file? Sebab dia adalah output object. Yang ketiga, write into file. Ni write. Dan yang keempat, close the file. Dah, tulis dah. Dah tulis Liu Jatung. Apa? Tulis Okay, Aisyah dah tulis dah? Okay, dah, kalik dah Okay, kalau kita nak buka file sebagai input. Okay, kita nak jadikan file sebagai input. Yang ni apa? Dalam in this program, we use file as apa? We use file as output. This example, file sebagai output. Okay. Ada video untuk input tapi saya tak letak. Saya explain dia dulu. So kalau nak jadikan file sebagai input, also have 4 step. Okay. Step yang pertama adalah declare input object. Declare input object. Step yang pertama adalah declare input object. Macam mana nak declare? So instead of OF stream, dia pakai IF stream. Faham? That is step number 1 untuk input file. Step number 2, open input file. Sama juga input. Lebih kurang macam ni, sama je. Number 3, read from the file. Bukan write, read. Bila input kita read, kita ambil daripada file. Read. So simbol dia akan tukar jadi greater than. Read. Step number 3 is read from file. And step number 4, close the file. Faham setakat ni? Faham So dah habislah. So dah habislah kita punya konsep tentang this one. Dah habis dah. Soalan? Okay. So ada soalan tak? Faham tak? Okay, so yang ni lah. Kita tengok slide sikit So what is file? Normally it's difficult to handle large amount of input, data and output, blah 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 blah. We can use a file called file input, file output. So file boleh jadi input, file boleh jadi output. Saya dah tulis kat sini. File boleh jadi input dan file boleh jadi output. Okay, file boleh jadi input, file boleh jadi. Oh, saya tak tunjuk tadi. So ni after we run this program, so dekat folder kita yang sama akan ada satu
Dia ada next tutorial tu. Ni. So after kita run, so file tuna.txt tu baru terhasil. Nampak ni? Ni file tuna.txt ni terhasil selepas kita run. Sebelum kita run min.c++ ni, sebelum kita run file tuna.txt tu tak wujud. But after we run the program, tuna.txt is created. Faham? Okay, kalau tengok video tu tadi, mula ditunjuk dekat dalam ni, dalam watermelon punya folder ni, cuma ada main saja. Tuna ni tak ada. So, tapi selepas dia run, barulah tuna ni wujud. Kalau dia cuba buat program ni, tengok beza dia antara file input dengan file output. Kalau kita buat program, file tuna ni, contoh file tuna output ni, file tuna ni tak perlu wujud. Tak ada file tuna pun tak apa, nanti akan create. Tetapi kalau kita jadikan file ni sebagai input, file tu perlu wujud sebelum kita buat run program. When we use file as input, when we use file as an input, the file should be exist. File tu kena wujud dahulu. Kalau file tu jadi input, file tu kena wujud dahulu. Kena ada, file tu kena ada. Faham ni? Aisyah? Faham? Aisyah Sabirin? Ernie? Norbert? Imran? Imran Hafiz? Muhammad Khalid? Tulis Azizul, okay. Next. So dah habis dah. Apa lagi? So kita tengoklah slide siap baru 40 baru minit, baru setengah jam kita ni kelas ni. So kita tengok slide. Okay, file is collection of related data usually stored in secondary storage. Yang tadi tu simple example dia. Nanti tengok example yang susah. So biasanya file yang kita belajar ni, kita belajar text file je. Kita pakai notepad. File kita file notepad, simple-simple sahaja. Okay. So ni dia ada file stream, kita ada OF stream, IF stream, F stream tu apa. Saya dah explain tadi. And then ni kena include ni define stream object. Nampak ni? Dia kena declare object tadi, open the file, nampak ni? Ni step-step dia dah tadi tu. Step yang pertama adalah declare object, lepas tu open file. Yang keempat adalah use the file. Use the file sama ada nak write ataupun nak read, nak input ataupun nak output, itu maksud use the file. And number 5, close the file. Inilah step dia. Okay. Cuma saya tak masukkan ni sebagai step tadi, F stream. Kalau kat sini dia letak F stream sebagai step. Okay. Okay, ada soalan ni apa ni? You input need file, output tak perlu file dulu pun boleh. Ya betul. Betul, you jatung. Betul. Okay, so ni dia. Ni cara nak step 1, 2, 3 semua ada ni. Ni nak opening file. Ni. Tadi yang saya ajar step dia macam mana? Mula-mula declare object. After that, open the file. Betul? But we can combine this together. Step number 1 and 2 ni,
kita boleh combine together ni. Declare object and opening a file in a single line. Kita boleh buat dalam satu line sahaja. Ini cara dia. Nampak ni? ifstream ataupun ofstream output file student new.dat. Boleh combine. Declare dengan open tadi, kita boleh declare, kita boleh combine jadi satu line sahaja. Faham ni? Alternatif. Faham Alright. Choose number 9. Inilah maksud dia, input dengan output. So kita ada file, kalau input ni program kita. Ni program kita Ini adalah file kita. Kita ada dua file, nama file student.dat dengan student_new.dat. So bila input file, maksud dia data daripada file masuk ke dalam kita punya program. Ni program memory ke, memory ni program lah. So kalau output file daripada kita punya program pergi ke file. Itu je konsep. Slide yang ke-9, slide yang ke-10, nampak ni? Ni cara-cara dia lah. So dia ada nama file, kita kena minta nama file. Okay. Open file mode. So tadi kita buka file, tak ada mode. Ni yang kita tengok kat video ni. Ni kita open file Open file kita ni tak ada mode. So, macam mana kita nak tahu? Ini tuna.txt tadi, dia file input ke output? Tuna.txt ni, file input ke output? Output. So, kalau output, maksud dia mode dia adalah output lah. Mode dia. This by default, mode dia adalah output. Faham? Ni mode dia adalah output. So, apart from output, ni mode-mode dia So, iOS in, iOS out. Okay. Ada pula yang ketiga, iOS append. iOS append ni, dia macam output tapi kita tak override. Okay. If the file already exists, its content are preserved and all output is returned to the end of the file. Ini maksud append. Append ni pun adalah output. So, macam mana kita nak tulis mode je? Ni cara dia. Ni. Lepas nama file tu, kita letak koma. Lepas tu letak mode dia. Mode dia sebagai sah kan? Sah dia adalah ofstream. Memanglah mode dia kena out. So, kalau awak tulis kat sini ofstream, mode dia sini awak letak in, error. Faham? Ini kita declare dan kita open file dalam satu line. Kan tadi kita declare dengan kita open boleh buat satu line, ni cara dia. Dan kita boleh specify dia punya mode. iOS out. Okay. Awak tak boleh tulis iOS in sebab objek dia adalah ofstream. Or iOS append. Append pun output, so boleh. Faham ni? Ini kalau kita nak letak mode semasa kita declare objek dan semasa kita open file. Tadi kita buat macam ni kan? Tadi kita declare macam ni. Ini dia tak letak mode. Tapi indirectly mode dia adalah output lah. Inilah ofstream. So mode dia adalah output. Ni ifstream. Dia adalah input. Ofstream mode dia adalah output by default. But if you want to put the mode dalam kita punya program, so kita kena letak macam ni. Faham? Faham tak ni? Thank you Ernie, Nakyudin dan Aisyah. So dah habis ni. Ni dah, ni. Opening mode. So ada berapa opening mode? Ada 3 opening mode. Opening mode? Ada berapa opening mode? Plus? 3. iOS in, iOS out dengan
iOS app. Apa beza, apa persamaan iOS app dengan iOS out? Apa persamaan dia? Yes, both is output. Apa perbezaan dia? Okay. app dengan OUT dua-dua adalah output. Apa perbezaan dia? Persamaan dia bukan input. Yelah, kalau dah output dah. Okay, persamaan dia adalah output. Perbezaan dia adalah app tak override. Siapa yang tak faham override? Right. Okay, saya tunjuk kat sini apa maksud override. Ni. Ni program ni. Program ni bila kita run, dia akan tulis I love tuna and tuna love me. Betul? Dalam file tuna.txt ni akan ditulis perkataan ni I love tuna and tuna love me. Betul? So bila saya ubah dia punya ni, katakan I hate tuna and tuna hate me, saya run program ni lagi sekali. So yang sebelum ni dalam file tu ada perkataan I love tuna ni akan hilang, jadi akan di override jadi I hate tuna. Maksud override. Bila kita run lagi sekali program ni, bila kita ubah data, so yang lama, data yang lama akan hilang, tu override. So, kalau kita nak simpan ni, so kita kena letak mode kat sini, kita letak iOS app. So bila kita run lagi sekali, kita ubah ayat ni, so ayat yang lama akan ada dekat atas, ayat yang seterusnya ada dekat bawah. Itu maksud append. Okay, cerita banyak pun tak guna sebab ni lecture kan, banyak cerita je. Tengok, nanti kita tengok masa lab. Okay, so this is how to write. This is how to write. How to write ke dalam file. Ni cara kita nak write ke dalam file. Kenapa saya kata ni write? Tengok simbol ni. Ni adalah output kan? Simbol output. Output maksud dia write. Macam mana kita nak read from the file? Read from the file ni. Cin. C. Simbol ni adalah simbol macam simbol cin. So ni adalah input. Cara kita nak baca data daripada file. Okay. Ingat write adalah output, read adalah input. Dan closing file ni dia pakai close. Dah habis. Kita tengok contoh yang complicated lah. Yang baki punya tadi tu senang saja. Awak tengok ni. Ni sama macam baki tadi. Nampak ni. Dia ada berapa variable kat sini? Ada variable income, variable expenses, ada variable week, ada variable year. So sekarang ni dia nak buat apa ni? Input ke output? Dia ada file ni fstream ni. Sekarang file dia mana? Ni kan file dia l4_2.out. So ni adalah file input ke file output ni? Akan write. Okay. So dia akan write apa ni? Ni week equal week, lepas tu ENDL, year, ENDL. Saya tunjukkan output dia, saya tulis kat sini. Kalau saya buka side by side ni awak nampak dua-dua tak? Kalau saya buka side by Kalau saya buka side by side ni awak nampak dua-dua tak? Okay.
Okay, apa output dia dalam file? Contohlah. Contoh ni file notepad saya ni file notepad kan. Ni file notepad saya. So bila dia keluar out file week equal ni, so dia akan keluar macam ni. WEEK space sama dengan space. Dia keluar macam tu ni. Week space equal space, ni tutup quotation mark. So dia akan keluar macam ni. And then dia keluar apa ni? Week, variable week. Week adalah apa? Week adalah 7. So dia akan keluar 7. Faham? Faham tak? Okay. Lepas tu dia jumpa apa ni? ENDL. ENDL, so dia pergi ke bawah. ENDL, so dia keluar year. ENDL adalah new line and line. So dia keluar year space equal space. Keluar year. Apa tu? Variable year. What is variable year? Variable year adalah 2006. 2006. Lepas tu jumpa ENDL. ENDL dia akan keluar dia turun ke bawah. Dia keluar income dengan income. Income dia 123.45. Itu dia expenses. Expenses adalah 987.65. 987.65. So ni lah nanti bila kita run dalam file, apa nama file ni yang apa file yang ni, apa nama file apa untitled.txt ke ni, yes, dalam l4_2.out. Faham itu output. Kita tengoklah ni dia punya ni hasil dia kan sama kan yang tadi tu. Ni ayat dia same folder as C++ program. Ni adalah kalau awak nak carikan mana file L4_2.out ni dalam folder yang sama. So contoh dia folder yang awak buat program C++ yang menggunakan file nanti awak letak dekat desktop. So file yang awak jadikan input dengan output tu kan ada dekat desktop. Faham? Itu maksud dia same folder. Okay. Right. Dah 12.3 minit. Ini output. So output tak payah. Output. Ni output apa ni? More on example tu. Ni boleh baca sendiri Oh, tengok CIN dia dijadikan sebagai condition. Nampak ni? While CIN, ID, name, ni CIN. Ni CIN. Dijadikan condition. So dia masukkan dalam file. Ni nak write dalam file. Hasil dia macam ni. Ni program ni bukan apa. Program ni kita masukkan student ID, student name, first mark dengan second mark. So input yang kita dapat ni mana input dia ni? Input yang kita dapat ni terus simpan dalam file. Kita simpan input yang dimasukkan tu, masukkan dalam file. Simpan dalam file. Sebelum ni kita input, bila kita input, dia akan display kat monitor. Lepas kita off, kita tutup screen tu, konsol tu, data tu hilang. Tapi by having this one, kita boleh save. Boleh simpan dalam file. Okay, ni hasil dia. Ni adalah input dia. Dimasukkan. Input ni bila kita dah habis, run, kita akan simpan dalam file. Inilah hasil dia. Okay, semua output Okay, now baru kita nak masuk input. Input file. Macam mana input? So, file tu dah kena ada. Ni contoh dia. Nampak ni? Bila kita jadikan input, file tu dah kena ada. Ingat, tulis ataupun ingat kat kepala.
Bila file tu jadi input, file input tu kena dah ada dan dah ada data dalam dia. Apa data dia ni? Data dia 36, 123, 456, 78. Dah ada data. Dah ada file, dah ada data. Baru boleh jadi file input. Faham? Okay. Okay. Baik. Aisyah, okay. Nur Atira Zakaria, okay. You okay. Baik. Faham tak ni? Azura, okay. Kalau nak jadikan file sebagai input, file tu kena dah ada dan dalam file tu dah kena ada data. Apa maksud data? Inilah ni. Ada isi. File tu ada isi. Bukan file kosong. Dalam file tu dah ada isi. Bila file tu dah ada isi, baru kita boleh ambil. Jadikan dia sebagai input. Okay. Input mungkin complicated sikit lah. Okay, contoh ni tengok file ni. Faham ulang balik. Macam nak ulang Tadi dah suruh tulis dah. Boleh siapa-siapa tulis dekat chat. Macam mana nak faham kan? Ada orang suruh ulang ni. Apa yang faham tadi? Kalau input file yang saya dah cakap berulang kali. Boleh tolong tulis dekat ni chat. Kalau saya nak share dengan kawan yang suruh ulang. Apa yang faham? Apa beza antara output file dengan okay, ni Ernie ada bagi jawapan. Dia kata kalau file tu dijadikan input, file must exist first with data inside. Input file kena dah exist. Lepas tu file tu mesti berisi. Mesti ada data. Kau ni mesti berisi tu lain maksud ni Aisyah Sabirin. Okay, when we use file as an input, the file should exist first and have data. Okay, Zahira tambah dia exist dan ada data. File tu dah ada dan ada data. Okay, tu ada jawapan daripada kawan-kawan tu. Macam mana yang bertanya tadi? Faham tak? Okay. So, file dah ada. Sekarang kita cerita, tadi kita asyik cerita pasal file sebagai output je kan? File sebagai output je. Sekarang kita baru nak cerita file sebagai input. So, bila file sebagai input, file tu, bila kita nak jadikan file sebagai input, file yang nak jadikan input tu kena dah ada. Okay? Mesti dah ada dan dah ada data. Ni contoh dia. So, ni nama file dia adalah l4_3a.dat. Dalam dia ada 36 space 123 space 456.78. Okay. Dalam dia ada ni. Ini dah berada dalam kita punya komputer. Dah ada. Right? Dah ada. Baru kita boleh buat program. Baru kita boleh buat dia punya program. Nampak ni? So, kita kat sini kita ada F-stream. Kita ada IF-stream. Boleh nampak tak ni? Saya tunjuk ni. Awak nampak tak cursor saya bergerak kat mana? Nampak So, IF stream. Maksudnya input. Ni in file 1. Ni adalah objek dia. L4_3a.dat. Ni adalah dia punya file. Okay. IF stream. Okay. In file 2. Ini adalah objek dia. Apa nama pula? So, setiap objek akan memegang satu file. Okay. Different object will hold different file. So, contoh in this program, kita ada dua file. So, kita kena declare dua objek. Faham? Norbert, faham? Ernie, faham? Salahuddin, Khalid, faham? Imran, Aisyah. Okay, faham So, setiap objek, dia hanya memegang satu file saja. So, kat sini
Ada berapa file dalam program ni? Ada berapa file? 2 file. So, satu? Azura kau ni. Aduh mak. Azura berapa Azura? 2 kau ni. 2 file File so kena ada 2 objek. Alright. So tengok kat sini. In file I A X. Apa ni? In file 1, lepas tu tanda ni. So tanda ni tanda greater than. Input ke output? Input kan? So dia akan I J X. Awak tengok kat sini. I J X. I ni variable jenis apa? I variable jenis apa? Integer. J integer. X variable jenis apa? X variable jenis apa? Double. Kenapa? Kenapa kena declare ni? I integer, J integer, X double. Ataupun bila masa X tu float. Double kan ni? Tengok ni kat sini. Double kan? Nur Atira Zakaria. X tu kan double kat sini dia declare. So kenapa dia declare I ni integer, J ni integer, X ni double? Sebab apa? Sebab this variable dia akan menerima input daripada file. Kan daripada file ni kan? File tu ada 3. Nampak ni, file ni. In file 1 ni adalah L4_3A. File yang ni. Okay. Yang pertama, kolom yang pertama adalah integer. Kolom yang kedua adalah integer. Kolom yang ketiga adalah double. Sebab itulah dia buat IJX. I integer, J integer, X ni double. Faham? Faham tak? Apa kaitan type of variable ni dengan data yang ada dalam file? So kalau dalam file ni ditulis A, B, C, awak buat declare integer, double, akan ada error. Faham? Kalau awak nak read daripada file, awak kena tahu data dalam file ni jenis apa? Integer ke, double ke, character ke, string. Okay? Float ke apa? Faham ni? Bukan suka hati je. Ni memang kita nak baca. Yang awak baca kat sini, kita baca 3 variable. IJX. Kita baca 3. Kan 3 ni kan? Dalam file ni ada 3. Ada 3 data. 1, 2, 3. 3 data. So setiap data ni awak kena tahu. Bila declare variable, kena tahu dia jenis apa. Oh, dalam ni adalah integer ni. So kita declare lah integer I. Yang kedua ni, integer juga. So kita declare lah integer J. Yang ketiga, oh ni adalah double. So buatlah double X. Variable ni nama apa-apa boleh. Awak tulis kat sini Ernie, Norbert dengan Khalid. Boleh, tak ada masalah. Awak declare lah kat sini. Integer Ernie, Khalid. Double Norbert. Dah. Pun boleh. Variable je. Kalau awak nak buat ni, objek ni nama awak pun boleh. IFstream ni nama objek ni. Awak tulis IFstream. Katakan Aisyah Sabirin. Boleh? Tak boleh? Ya, boleh. Tak ada masalah. Nama kan? Variable. Nama objek. So, tak semestinya nama dia in file 1, in file 2. Tak ada masalah. Faham ni? So, bila dah input, lepas tu kita buat apa ni? Close. Ni, kita declare dengan open, lepas tu kita read, lepas tu kita close. Lepas close ni apa? Cout. Cout ni kat mana? Cout ni display kat mana? Display ke file ataupun display ke monitor ni? Dia write ke dalam file ke? Tengok simbol ni. Dia write ke dalam file ataupun dia display kat monitor. Cout from first file. Okay, good. Dia akan display di monitor. Itulah. Untuk input dia memang complicated sikit. Dia tak straightforward lah. Yang kita kena
maksudnya file tu kena ada dulu leceh lah kan. Lepas tu kita kena tahu data dalam file tu jenis apa. Kita bukan suka hati je, kita tengok ada 3 dalam file ni, ada 3. Kita declare variable untuk memegang data dalam file ni, apa-apa data type je tak boleh. Apa maksud .dat? .dat tu extension saja, dia macam data. Dia macam txt lah. .txt. Dat data lah. So awak save sebagai .dat pun dia akan, kalau file tu .dat, awak pakai notepad and then awak save sebagai .dat, dia still buka pakai notepad. Tapi memang untuk subjek ni, kita punya file 2 jenis sahaja. Kita hanya boleh read dan write file .dat ataupun file .txt. Kita tak boleh read daripada Microsoft Word, write dalam Microsoft Excel, tak boleh. Yang tu complicated, yang tu advanced. Kita hanya boleh save and read and write plain text saja. Kalau kita ubah data